Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb kepada sekalian alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita rahmat-Nya yang banyak. Allah telah memberikan kita hidayah petunjuk, dan juga Allah sentiasa memberikan kita taufik bimbingan, yang mana pada malam ini setelah kita menangguhkan pengisian kita dalam tempoh beberapa minggu, hari Sabtu malam Ahad, yang sepatutnya kita telah pun melalui beberapa siri. Namun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang pada malam ini untuk kita meneruskan pengisian berbentuk penceritaan kisah-kisah benar yang ada dikaitkan dengan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasul yang kita baru sahaja mulakan pengisian jejak 25 Rasul ini, kita masih lagi berada pada kisah Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Malam ini sebenarnya adalah merupakan siri yang ke-8. Kalau kisah Nabi Adam, dia adalah siri yang ke-8 kerana kita memulakan kisah pertama Rasul adalah kisah Nabi Adam. Jadi sesiapa yang tidak sempat mengikuti keseluruhan ke-8, ke-7 siri, termasuklah pada malam ni yang ke-8, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti secara rakaman. Ada di pertama, tuan-tuan boleh dapati di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Tapi kalau tuan-tuan nak lebih mudah, tuan-tuan boleh juga melihat di YouTube. Okey, telah diletakkan senarai playlist ke-7 rakaman pengisian yang telah pun kita jalankan sebelum ini. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk nota yang ringkas seperti yang saya selalu paparkan melalui Zoom ini. Tuan-tuan juga boleh dapat di link drive Google yang telah pun ada disertakan bersama dengan iklan pada poster pengisian kita pada malam ini. Jadi paling mudah sekali, tuan-tuan join Telegram. Nama Telegram tu adalah Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi tuan-tuan boleh dapat ada senarai hebahan program-program dan juga nota-nota yang lalu bagi kuliah-kuliah yang lalu. Jadi kita mulakan pengisian kita pada malam ini dengan kita melihat terlebih dahulu kronologi siri yang ke-8. Okey, sebelum itu izinkan saya untuk menerangkan siri yang ke-8 pada malam ini. Kita merujuk kepada 2 surah utama. Yang pertama adalah surah Taha, surah yang ke-20, ayat 120 sehingga ayat 122 sebenarnya, bukan 23 tu. Sehingga ayat 122,
Yang mana ayat-ayat ini tuan-tuan kalau buka mushaf, tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan boleh dapati ia berada pada halaman 320. Okey, ini adalah ayat-ayat rujukan untuk siri yang ke-8 pada malam ini. Seterusnya ada satu lagi surah, iaitu surah Al-A'raf, surah yang ke-7 dalam susunan surah-surah Al-Quran. Ayat yang kita rujuk adalah ayat 20, 21 sehingga ayat nombor 23, yang mana ayat-ayat ini berada pada halaman 152 sehingga 153. Jadi kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, maka tuan-tuan dah boleh buka apa ayat-ayat yang kita akan rujuk pada malam ini bagi siri yang ke-8. Okey. Malam ini kita akan mempelajari tentang dua perkara utama yang awal-awal kita akan belajar adalah, kalau tuan-tuan tengok kepada carta alih yang saya paparkan, yang mana sebelum ini, iaitu pada siri yang ke-7 yang lalu, kita sudah sampai kepada Allah menerangkan kepada Adam dan Hawa. Allah telah melarang Adam dan Hawa untuk mendekati sebatang pokok, dan Allah juga telah menerangkan kejahatan iblis. Okey. Ketika Allah menerangkan kejahatan iblis ini, Allah cuma memberitahu iblis ini merupakan musuh kepada Adam dan juga musuh kepada Hawa. Okay. Namun Allah tidak menerangkan apakah bentuk permusuhan tersebut. Tetapi Allah menerangkan bahawa iblis ini merupakan musuh bagi mereka berdua. Okay. Kemudian Allah juga telah menerangkan jika mereka berdua mendekati pokok yang Allah larang itu dengan memakan buah pada pokok itu, maka mereka berdua akan mendapat kesan buruk daripada perbuatan mereka mendekati pokok itu. Jadi untuk tuan-tuan mengetahui di manakah ayat yang Allah menjelaskan larangan pokok itu, Allah menyebutkan kesan buruk, tuan-tuan kena merujuk kepada nota siri yang ke-7. Okey, saya tunjukkanlah sekejap supaya tuan-tuan lebih jelas tentang larangan ini. Okey. Kalau tuan-tuan tengok dekat surah Taha ayat 117 sampai 119, ini pengisian kita yang siri yang ke-7 yang lalu, tapi kita tengoklah ayat dia dan kita tengok terjemahan ayat dia untuk mengukuhkan lagi apa yang telah kita senaraikan pada carta alih tadi. Jadi kalau ayat 117 ini Allah SWT berfirman, yang bermaksud Allah kata, wahai Adam, sesungguhnya ia iaitu iblis adalah musuh bagimu dan musuh kepada isterimu. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Maka janganlah sebab iblis ini, jangan kerana iblis ini kamu belum keluar daripada syurga. Maknanya Allah bagi tahu dah kepada Adam dan Hawa, bagi tahu kepada Adam dan Hawa. Allah bagi tahu kepada Adam bahawasanya kalau dengar cakap iblis, kan patuh kata-kata iblis, kata-kata dia tu kalau kau patuh akan menyebabkan kau akan terkeluar daripada syurga. Maka kalau kau keluar daripada syurga, fatashqa, maka engkau akan menderita. Dunia ni tuan-tuan, dia tidak sama macam syurga. Syurga ni penuh kenikmatan, penuh kerehatan, kan? Tapi
Kalau keluar daripada syurga, maka Nabi Adam akan mengalami kesusahan, penderitaan. Okay. Kemudian Allah menjelaskan akan perbandingan kalau duduk dalam syurga dengan keluar dari syurga. Allah kata pada ayat nombor 118, Allah mengatakan yang bermaksud, sesungguhnya telah dikurniakan pelbagai nikmat bagimu, yang mana engkau ni Adam tidak akan lapar dalam syurga dan engkau tidak berpakaian di dalam syurga. Okey, kemudian Allah menerangkan lagi. Allah mengatakan bahawasanya dalam syurga ni juga engkau tidak akan dahaga dan engkau tidak akan berasa panasnya matahari. Jadi ayat 118 dan 115 ni Allah nak mengukuhkan bahawasanya apa yang ada dalam syurga itu ia tidak sama seperti apa yang ada di dunia. Jika Nabi Adam dan isterinya Hawa itu mengikuti apa kata iblis, maka mereka akan mendapat penderitaan. Okey, persoalannya, adakah Nabi Allah Adam dia berhati-hati dengan iblis ini, dan bagaimanakah akhirnya Nabi Allah Adam boleh terpedaya dengan kata-kata iblis ini? Inilah yang kita akan pelajari pada malam ini. Sebab kita berhenti pada yang ini, jadi kita akan sambung malam ini adalah iblis. Dia telah melakukan perbuatan was-was dan iblis juga mengambil pendekatan bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Setelah iblis berjaya menghasut Adam dan Hawa melalui sumpahnya, akhirnya terbukalah aurat Nabi Allah Adam alaihi salam dan isterinya Hawa alaihi salam setelah mendekati pokok yang dilarang. Okey, dua maklumat inilah yang kita akan mulakan terlebih dahulu untuk siri yang ke-8. Jadi kedua-dua maklumat ini iblis was-waskan, terbuka aurat Adam dan Hawa ini. Tuan-tuan kena kembali merujuk kepada dua surah yang telah pun kita sebut pada peringkat awal. Maknanya perbincangan kita malam ini dia bergantung kepada dua surah ini. Surah Taha ayat 120 sampai 122 dan surah Al-A'raf ayat 20 sampai ayat nombor 23. Okey, kita mulakan dengan melihat ayat berkenaan dengan usaha iblis untuk melakukan was-was. Okey, kita lihat ayat yang pertama, kita ambil dalam surah Taha ayat nombor 120. Okey, kita tengok dalam surah Taha ayat nombor 120. Okey. Dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan akan menemukan bagaimana cara iblis itu untuk menghasut Adam dan Hawa. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawaswasa ilaihi syaitan. Okay. Dalam ayat ini tuan-tuan jumpa perkataan fawaswasa. Fawaswasa itu maknanya adalah mewaswaskan. Okey, kita biasa membaca ayat dalam surah An-Nas. Kita tahu dalam surah An-Nas ada kejahatan yang berbentuk was-was yang berlaku di dada-dada manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sebenarnya kejahatan yang kita minta lindung dengan membaca surah An-Nas itu, sebenarnya kejahatan itu
telah dilakukan oleh iblis pada awal-awal lagi, ketika mana iblis bersama dengan Adam dan Hawa di dalam syurga yang kita baca pada malam ini. Okey. Bagaimana iblis? Okey, bagaimana iblis dia mewaswaskan Adam? Okey, dia menggunakan dua strategi. Dia menggunakan dua perangkap kepada Adam. Okey. Dalam ayat ni tuan-tuan jumpa perkataan syaitan. Tadi kita sebut iblis. Tapi dalam ayat ni Allah sebut syaitan. Okey, macam mana kita nak faham? Okey, begini. Iblis itu adalah nama. Tetapi syaitan adalah sifat. Okey, maknanya iblis ini ia bersifatkan kesyaitanan. Oleh kerana itu, kadang-kadang Allah tak guna iblis, kalimah iblis, tapi Allah guna kalimah syaitan nak menunjukkan sifat yang ada pada iblis itu. Berarti Allah kata fawaswatha ilaihi syaitan. Allah kata telah mewaswaskan kepadanya, iaitu Adam, iaitu syaitan. Kenapa Allah guna sifat yang ada pada iblis, iaitu syaitan? Kerana pemilihan kalimah syaitan sangat tepat dengan perbuatan mewaswaskan. Okay. Jadi, pewaswasan ini kita letakkan ia di bawah cara iblis itu menggoda lah, tadi kita sebutkan. Okey. Bagaimana perangkap yang pertama yang iblis ini lakukan melalui kaedah mewaswaskan Adam? Okey, Allah mengatakan qala ya Adam. Okey, iblis itu dia berkata, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Okey, iblis dia buat perangkap yang pertama, dia kata, maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Adam, ada satu pohon yang kalau dimakan buahnya menyebabkan kamu hidup kekal selama-lamanya. Itu adalah helah yang pertama. Seolah-olah iblis ni dia seperti nak mengatakan bahawa dia ambil berat tentang Adam. Dia tak menunjuk pemusuhan. Sedangkan sebelum ini Allah dah kata, hati-hati Adam, iblis ni musuh engkau, musuh dengan isteri engkau. Jangan sampai iblis ini mengeluarkan kau berdua daripada syurga. Kan? Jadi iblis ini dia tidak menampakkan dia musuh. Kan? Tetapi iblis ini dia menampakkan seperti dia ni orang yang dia adalah makhluk yang ambil berat tentang Adam. Kan? Itu yang dia kata, nak tak aku tunjukkan. Okay. Yang menyebabkan Adam tu boleh panjang umur dia. Dan iblis tu kata lagi, kalau pokok itu kau ambil buahnya makan, engkau dapat kuasa yang tak akan hilang lenyap. Okey. Berdasarkan dua maklumat ini, dalam nota tu saya letakkan dia sebagai perangkap yang pertama, iaitu syajaratul khuldi, pokok khuldi. Orang selalu sebut syajaratul khuldi, pokok khuldi. Pokok khuldi itu, khuldi bukan nama pada pokok tu. Tapi khuldi ni ialah kesan makan buah daripada pokok itu umurnya panjang, kekal. Itulah maksud khuldi. Okay. Manakala wa mulkil la yabla, kita jadikan ia sebagai perangkap yang kedua kepada Adam.
Tapi iblis menggunakan kaedah apa? Melalui perbuatan mewaswaskan Adam. Okey. Kita tengok ayat lain dalam surah Al-A'raf pula, apa bentuk waswas iblis kepada Adam. Okey, kita tengok surah Al-A'raf ayat nombor 20 dengan 21. Tapi kita tengok dulu ayat nombor 20. Okey. Cara yang sama iaitu Adam dan isterinya telah diwaswaskan oleh iblis. Sebab itu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan hanya merujuk surah Taha, tuan-tuan akan tahu seolah-olahnya macam Adam seorang saja yang diwaswaskan. Okay, nampak tak? Adam saja yang diwaswaskan. Sebab ilaihi. Kalau ilaihi, maknanya apa? Kalau kita baca dekat terjemahan kan, kita akan jumpa macam, oh, kepadanya, Adam je. Nampak? Tetapi, dalam kaedah nak mendapatkan maklumat yang lengkap bagi sesuatu penceritaan, maka kita kena rujuk dalam surah lain yang ada perbincangan yang sama. Maka kita kena rujuk surah Al-A'raf. Jadi kalau kita rujuk surah Al-A'raf, kita mendapati bukan Adam sahaja yang telah diwaswaskan oleh iblis tadi, tetapi isterinya juga. Allah kata, fawaswasa lahumash syaitan. Okey. Setelah itu syaitan telah mewaswaskan kepada mereka berdua. Dekat sini kita jumpa mereka berdua. Mereka berdua ni siapa? Iaitu Adam dan juga Hawa. Okey. Yang mana dalam ayat ini, surah Al-A'raf ni menjelaskan dengan lebih panjang lagi maklumat. Allah dalam ayat ni Allah menerangkan apa sebenarnya tujuan iblis yang mempunyai sifat kesyaitanan itu, kenapa dia nak mewaswaskan Adam dan Hawa. Jawapan dia ada pada ayat liyubdiya lahuma wuriya anhuma min sawatihima. Dalam ayat ni Allah menerangkan tujuan dia. Macam mana kita nak tahu tujuan? Kita tengok huruf lam berbaris di bawah ni. Li. Ni dia panggil lam ta'lil. Maksudnya lam yang merujuk kepada fungsinya untuk menerangkan alasan, menerangkan tujuan dia. Sebab tu kita jumpa dekat sini, ayat dia, kenapa dia nak beria-beria sangat nak waswaskan Adam dengan Hawa? Dia kata, dekat sini diterangkan. Supaya tadi yang lam tadi itulah li, yubdi. Supaya iblis ni boleh menampakkan liyubdiya, menampakkan kepada mereka akan aurat mereka yang sebelum ini tertutup daripada pandangan mereka. Okey, tertutup daripada pandangan mereka membawa maksud selama ini Adam dan Hawa, aurat-aurat mereka telah pun tertutup. Allah telah tutup dia. Dan tujuan iblis nak mewaswaskan Adam ni nak memastikan aurat mereka ini terbuka. Aurat Adam terbuka, aurat aurat Hawa itu terbuka. Okey, kalau kita merujuk surah ini, kita nampak itu je ketujuan dia. Takkan hanya untuk memalukan, kita panggil macam membogelkan, menjatuhkan maruah, memalukan Adam dan Hawa sahaja. Okey, tuan-tuan nak tahu jawapan lain, tujuan lain, tuan-tuan kita kena kembali balik kepada ayat yang siri yang ketujuh yang lalu, yang
ketika mana Allah Ta'ala pesan dekat surah Taha ni ayat 117. Kita akan jumpa sebenarnya apa tujuan utama dia sebenarnya. Dekat ayat ni sebenarnya Allah bagi tahu dah tujuan utama dia. Dekat sini. Yukhrijannakuma minal jannah. Tujuan utama sebenarnya, maksudnya objektif paling utama Iblis nak mewaswaskan Adam adalah untuk menyebabkan mereka keluar daripada syurga. Sebab tu Allah pesan sebelum ni, jangan Iblis ini menjebak kau berdua keluar dari syurga. Menunjukkan bahawa tujuan utama yang paling utama sekali adalah nak bawa Adam dan Hawa ni keluar dari syurga. Itu sebenarnya tujuan utama. Lepas tu yang nak memastikan aurat mereka berdua terbuka tu sebenarnya adalah wasilah kepada keluar dari syurga tu. Jadi berkaitan lah kan, nak memalukan Adam dan Hawa. Sebab sebelum ni Adam dan Hawa, Adam itu dimuliakan sampai mereka kena sujud kepada dia. Allah cipta sendiri Adam, sangat special Adam ni kan. Jadi Iblis dia nak memalukan Adam dengan memastikan aurat mereka terbuka. Okey. Dalam ayat ni Iblis kita mendapati apa cara Iblis dia nak mewaswaskan Adam dan Hawa tu. Okey, mereka mengatakan Adam dan Hawa kata Iblis ni dia kata waqala ma. Kalau baca ayat sebelum tadi, kalau kita baca ayat dalam surah Taha, dia tak cakap kenapa Allah larang kan, dia cuma kata nak tak aku tunjukkan. Okey, tetapi dekat ayat ni kita dapati Iblis ini dia seperti dia cuba lagi nak meragu-ragukan Adam tu. Sebelum ni kan Allah larang kan, larang. Dia cuba nak pastikan, dia cuba nak bagi Adam ni tahu bahawa yang Allah larang tu sebenarnya maksudnya yang Allah larang tu sebenarnya bukan sebab tak boleh, tapi Allah memang tak nak Adam. Jadi seperti apa? Kita baca ayat dia. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. Okey. Perangkap yang pertama, di sebalik was-was itu, Iblis menggunakan daya penarik kepada Adam dengan mengatakan antakuna malakain. Okay, kita tengok apa ayat makna terjemahan ayat dia. Okey, Iblis kata, tidaklah Tuhan kamu melarang kamu daripada hampirkan pokok ni, melainkan dia tak suka kamu berdua ni jadi malaikat, atau dia tak suka kamu berdua ni jadi orang yang kekal selama-lamanya. Dia ada persamaan macam kita baca surah Taha, yang kita baca surah Taha sebelum ini. Kan? Okay. Persoalannya adalah bagaimana Iblis ini dia boleh guna taktik ini kepada Adam dan Hawa. Kenapa dia umpan dengan kata jadi orang yang kekal, kuasa takkan hilang, kau berdua nak menjadi malaikat? Kerana apa? Macam mana Iblis dia boleh gunakan taktik ini? Okay, sebelum ini kita pernah mempelajari bahawasanya Iblis dia telah pun mengetahui kekurangan dan kelemahan Adam ketika mana Adam ditinggalkan oleh Allah beberapa waktu di dalam syurga sebagai patung yang belum lagi diberikan nyawa.
Pada ketika itu, Iblis mengambil kesempatan untuk membuat kajian tentang kejadian Adam itu. Kita telah bacakan sebelum ni hadis yang Iblis itu mendapati bahawa Adam ni dia ada rongga. Dia seperti mempunyai emosi, mempunyai keinginan. Sebab itu Iblis menggunakan umpan berbentuk keinginan, kehendak. Sebab tu tadi Iblis kata, nak tak aku tunjukkan pokok yang boleh bagi kau hidup selama-lamanya? Kenapa? Kerana memang sifat manusia yang sudah ada pada Adam tu adalah sifat yang suka hidup kekal. Kan? Siapa nak mati? Orang sedaya upaya tak nak mati. Betul tak? Sedaya upaya memang tak nak mati. Kalau boleh ada ubat yang boleh kita makan, yang boleh kekal, tentu akan beli ubat tu mahal macam mana pun. Itulah sifat yang ada pada manusia yang dia suka kepada hidup yang kekal. Lepas tu kekuasaan. Kan? Semua ni sebenarnya dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan keinginan nak memiliki sesuatu. Lepas tu pula, ciri yang ada pada sifat manusia ni, seperti ada pada Adam ini, adalah sifat yang kita ni, kalau memiliki sesuatu, kita susah nak lepaskan sesuatu itu. Kita rasa, kalau hilanglah benda tu, kita rasa macam terlalu sedih sangat. Kenapa? Kerana kalau boleh benda yang kita miliki itu, kita tidak mahu ia menjadi hilang. Itulah umpan yang ada digunakan oleh Iblis kepada Adam. Okey. Adakah Iblis itu berjaya sebenarnya? Jika kita teliti penggunaan ayat surah Taha tadi dengan surah Al-A'raf, cuba tuan-tuan tengok surah Taha Allah guna perkataan apa? Allah guna perkataan fawaswasa, kan? Waswas. Waswas. Lepas tu kita jumpa dekat surah Al-A'raf pun Allah guna apa? Waswas. Okey. Waswas ini, kata para ulama, dia adalah kata kerja, dia adalah perbuatan yang menunjuk kepada berterusan, al-istimrar. Waswas ni dia adalah kata kerja yang merujuk kepada perbuatan yang berterusan. Maknanya waswas ni merujuk kepada perbuatan yang banyak kali buat. Waswas lagi, waswas lagi, waswas lagi. Okey. Berdasarkan penggunaan kalimah waswas ini menunjukkan bahawasanya Iblis itu sebenarnya dia gagal. Dia tidak berjaya untuk menghasut Adam dan Hawa menggunakan perangkap yang kita telah sebutkan sebentar tadi. Macam mana kita tahu ia tak berjaya? Sebab perkataan waswas itu. Kalau dia berjaya, kenapa perlu Allah guna yang perkataan waswas yang berterusan? Okey, maknanya Adam dan Hawa ni memang dia dengar perintah Allah yang sebelum ni. Kan? Cuba jauhkan, tak nak ikut, tak nak ikut, tak nak ikut. Sebab dia tahu sebelum ni, Allah dah kata dah, Adam, dia tahu dah Iblis ini musuh bagi mereka berdua. Okey. Tetapi, selama ni kita dengar, memanglah Adam dan Hawa itu ikut cakap Iblis, kan? Jawapan dia betul. Tetapi, bukan Adam dan Hawa ini dia
takut hasutan, termakan hasutan iblis itu kerana was-was. Tetapi kerana ini, ada satu lagi yang kita belum lagi baca. Kerana, tengok ayat 21 dalam surah Al-A'raf. Apa teknik yang iblis guna? Perangkat nombor 3 tu. Iblis guna kaedah apa? Sebenarnya dia bukan perangkap 3 ni. Dia adalah cara yang kedua lah. Maafkan saya, mungkin kita kena betulkan sikit. Perangkap tu tertukar dia kepada cara kedua. Cara pertama was-was. Okey. Cara kedua adalah bersumpah. Tengok ayat tu, Allah kata apa? وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Dan iblis itu bersumpah kepada kedua-duanya. Dekat ayat ni, cara yang kedua iblis dia mengambil pendekatan, dia bersumpah dengan nama Allah, bahawa iblis ini dia kata apa? Sesungguhnya aku ni daripada pihak yang nak memberikan nasihat kepada kaum berdua. Maknanya iblis ni dia cakap bahawa kau kena dengar juga kata aku, Adam dan Hawa. Aku bersumpah. Dia jual nama Allah untuk meyakinkan Adam. Maka kata Syekh Salih Abdul Fattah Al-Khalidi dalam buku Sirah Adam, beliau kata sebenarnya Adam ini ia termakan hasutan iblis itu setelah iblis itu bersumpah dengan nama Allah, yang iblis itu sebenarnya memang benar-benar ambil berat tentang Adam dan Hawa itu. Inilah sebenarnya. Bukan kerana was-was itu, tetapi adalah kerana sumpah yang dibuat oleh iblis. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, jelas di sini. Okey, tapi kita boleh jumpa lagi. Betul ke iblis itu, betul ke Nabi Adam dan Hawa itu dia mendekati pokok yang Allah larang lalu memakan buahnya? Ini kita kena tengok pada carta alih yang seterusnya. Okey, tapi sebelum tu kita lihatlah bagaimana ayat yang kaitan dengan kesan daripada mendekatkan pokok itu. Okay, kita tengok ayat dia. Okey. Kalau kita buka dalam surah Taha ayat nombor 121, kita dapat jawapan bahawasanya memang Adam dan Hawa itu akhirnya apabila dia telah mendengar sumpah yang dibuat oleh iblis tadi, Allah mengatakan fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa. Okey. Kemudian mereka berdua pun memakanlah buah yang ada daripada pohon itu. Maka kesan dia apa? Fabadat, lalu terdedahlah, ternampaklah lahuma kepada mereka berdua sawatuhuma, aurat masing-masing. Baru Nabi Adam dan Hawa ni dia perasan, oh selama ni yang tutup tu rupanya aurat mereka. Jadi apabila terbuka saja aurat dia, yang sebelum ni telah ditutup menutupi aurat mereka akhirnya terbuka, mereka cepat apa? Yakhsifani alaihima min warqil jannah. Mereka pun mula menutup dengan daun-daun dari syurga. Maknanya ada daun-daun dari syurga itu digunakan untuk melindungi aurat mereka berdua. Daun apa? Wallahu ta'ala a'lam. Walaupun ada yang kata daun
pokok tin. Allahu Ta'ala a'lam, kita tak dapat nak menentusahkannya secara pasti kerana Al-Quran tidak menyebutkan, hadis Nabi yang sahih juga tidak menyebutkan. Tapi yang pasti dia adalah daun yang diambil di dalam syurga. Okey, kalau kita baca pada ayat ini, Allah telah mengatakan Adam dan Hawa ini wa'afa Adamu rabbahu faghawa. Akhirnya derhakalah Adam itu kepada Rabbnya, lalu dia tersalah memilih jalan. Okey, jadi Allah nak mengatakan apa yang Adam dan Hawa itu telah lakukan kerana termakan sumpah iblis tadi itu, maka Adam dan Hawa ni seperti Adam ini, kata Allah, wa'afa. Wa'afa ni macam derhakalah, okey, kepada perintah Tuhan. Okey, nanti kita kupas lanjut tentang derhaka Adam ini. Okey, kita tengok satu lagi surah, tengok surah Al-A'raf. Kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf, Allah mengatakan dengan sebab mereka makan itulah fadallahuma bighurur. Dengan sebab mereka memakan buah daripada pohon yang dilarang itu, ia dapat menjatuhkan mereka berdua. Menjatuhkan mereka berdua membawa maksud mereka akan diturunkan ke muka bumi. Disebabkan kes tadi itu. Okay, lepas tu Allah menerangkan, okay, setelah mereka memakan pohon itu, terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing dan mereka menutupnya dengan daun syurga. Ini sama maklumat ini dengan apa yang telah disebutkan pada ayat surah Taha sebentar tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Kita nak bincang sekejap sebelum kita sambung dengan apa lagi berlaku setelah Adam dan Hawa tutup aurat mereka berdua dengan daun. Apa lagi berlaku? Okey, sebelum tu mari kita saya rasa saya tinggal kemudianlah yang ni. Saya nak terangkan. Tak apa, sekejap lagi saya akan terang kembali. Saya nak terus dengan kronologi yang berikutnya ya. Okay, kita tengok kronologi yang ini. Kita tengok carta alih yang ini ya. Okey. Yang ni kita belajar tadi dah. Iblis melakukan was-was dah. Terbuka aurat Adam dah. Okey, sekarang kita nak pergi yang ini ya. Yang ini. Kita nak pergi yang cerita seterusnya adalah Allah telah mengingatkan kembali kepada Adam dan Hawa yang mana sebelum mereka didatangi oleh iblis itu, tentang sebelum ni Allah dah pesan dah. Okey. Allah seperti Allah mengingatkan kembali Adam dan Hawa tentang larangan itu. Tapi yang masa kes ini mereka dah termakan buah itu, tapi Allah ingatkan kembali. Okey, lepas tu Adam dan Hawa mereka rasa sangat menyesal dan mereka mengambil jalan untuk memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah sambungan cerita daripada setelah aurat Adam terbuka ditutup dengan daun tadi, yang menyebabkan lepas ni dia kena keluar dari syurga. Kan? Allah ingatkan kembali bahawa sebelum ni Allah dah ingatkan dah. Akhirnya Adam menyesal. Okey, kedua-dua maklumat ini kita lihat dalam ayat Quran supaya lebih nampak lagi. Okey. Kalau kita rujuk dalam surah Al-A'raf ayat nombor 22. Allah Ta'ala mengingatkan Adam dan Hawa. Wanadahuma. Okey, ayat 22 ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena ambil ayat yang sambungan ni tadi. Ayat sebenarnya ayat pokok ni dekat sini ya. Ni ayat dia sebenarnya tadi tu. Yang tutup daripada daun, kan ayat macam kosong sini kan. Inilah ayat yang saya nak letakkan Allah tegur Nabi Allah Adam dan Hawa tu. Ya, kita baca ayat dia. Okey, ayat dia Allah kata,
Tuhan mereka berdua pun menyeru mereka, wanadahuma. Allah pun berkatalah kepada Adam dan Hawa, alam anhakuma antilkuma syajarah. Allah kata, bukankah aku dah larang kamu berdua ni daripada menghampiri pokok itu? Maknanya Allah Ta'ala nak kata, kan dah larang sebelum ni, tak ada, jangan dekat dengan pokok itu. Lepas tu Allah kata apa? Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduun mubin. Dan kan aku pernah katakan kepada kamu berdua, syaitan itu ialah musuh kamu yang nyata. Allah menyebut tentang apa yang Adam dan Hawa buat tu sebenarnya mereka kena bertanggungjawab. Mereka berdua kena bertanggungjawab. Apa dia punya, apa risiko dia, apa akibat buruk dia tu. Kenapa? Kerana Allah dah ingatkan. Kan boleh kan? Maksudnya, kenapa Allah sampai ulang 2 kali nak menunjukkan bahawa mereka dah kena bertanggungjawab dah. Maknanya mereka kena dikeluarkan dari syurga lah. Sebab sebelum ni kan Allah, kita sebut tadi kan, tujuan utama iblis jadi musuh kepada Adam dan Hawa adalah untuk mengeluarkan mereka dari syurga. Jadi Adam dan Hawa perlu bertanggungjawab. Jadi apabila baca ayat ni, maka Adam dan Hawa ini mereka sangat bersalah. Mereka menyesal dan mereka bertaubat kepada Allah. Macam mana mereka menyesal dan macam mana mereka bertaubat kepada Allah? Siapa yang ajar dia taubat? Okey, kita tengok ayat dia. Dalam surah Taha ayat nombor 122, Allah menyebutkan thummashtabahu rabbuhu. Kemudian Rabbnya iaitu Allah memilih Adam ini untuk diberikan taufik untuk bertaubat. Maksudnya Allah pilih Adam ni. Kan Allah memilih Adam untuk Adam ini tidak untuk diberikan lagi bimbingan. Okey. Fataba alaih, lalu Allah menerima taubat Adam, wahada, lalu Allah memberikan kepadanya petunjuk. Okey, dalam ayat ni dia umum. Allah tak menyebut macam mana mereka boleh bertaubat, cara dia macam mana. Cuma Allah kata Allah menerima taubat Adam. Lepas tu Allah bagi lagi bimbingan lagi selepas itu. Okey, kita kena baca ayat lain. Jadi kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 37, muka surat nombor 6, macam mana Adam tu dia bertaubat? Allah kata fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Okey, kemudian Adam menerima daripada Rabbnya beberapa kalimah. Maknanya Allah ajar kepada Adam beberapa kalimah. Lalu dengan kalimah itu Allah menerima taubatnya Adam. Lepas tu Allah mengatakan sesungguhnya dia maha menerima taubat lagi maha mengasihani. Tapi kalau kita baca pada ayat ni kan, tentu kita juga mencari jawapan. Apa beberapa kalimah tu? Kita dah dapat jawapan macam mana Adam tu taubat melalui beberapa kalimah. Kan, dengan kalimah yang Allah ajar pada Adam itulah Allah menerima taubatnya. Tapi kalimah apa beberapa kalimah itu? Kalimatin tu kita akan jumpa jawapan dia pada ayat yang lain dalam surah satu lagi, iaitu dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat nombor 23, memang melibatkan ayat 23 juga. Okey, inilah taubatnya Adam. Inilah beberapa kalimah tadi. Kalimah tu apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua, maknanya Adam dan Hawa, mereka berdua kata kepada Allah, wahai Rabb kami, Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Maknanya Adam dan Hawa bertanggungjawab. Mereka mempunyai sifat accountability. Mereka mengaku mereka ini telah salah. Kan? Tetapi mereka kata apa? Wa illam taghfir lana, jika engkau tak ampunkan kesalahan kami ya Allah, kalau engkau tak rahmati kami ya Allah, lalakunanna minal khasirin, nescaya kami termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Menunjukkan rasa apa? Menyesalnya Nabi Adam dan Hawa. Maka mereka menzahirkan pengakuan mereka bersalah. Dan mereka meminta pengampunan dari Allah. Mereka juga memohon rahmat dari Allah Azza wa Jalla. So, doa ni kita selalu amalkan. Rupa-rupanya doa yang telah diucapkan oleh Adam dan Hawa di dalam syurga tu. Ni doa Nabi Adam dan Hawa. Okay. Kalau kita baca dekat doa ni, kita mendapati seperti Adam mengaku dia berdosa. Betul tak? Sebab dalam ayat doa ni dia sebut kan, wa illam taghfir lana, maksudnya dia kata kalau kau tak mengampunkan kami. Menunjukkan seperti Adam dan Hawa ni, dia kedua-duanya telah berdosa kerana memakan buah dari pohon yang Allah larang. Para ulama bahas sebenarnya, adakah Adam termasuk di kalangan orang yang berdosa, sedangkan mereka ini maksum, para nabi ini maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Tapi kenapa dia langgar perintah Allah tu? Sebab kita tahu kalau kita langgar perintah Allah, berdosa lah kan? Kalau kita langgar perintah Allah, dosa. Allah kata jangan minum arak. Kita minum arak, berdosa lah. Allah kata jangan apa? Jangan makan, jangan berjudi. Kita berjudi, berdosa lah kan? Okey. Tetapi adakah perkataan dosa itu sesuai nak dikatakan kepada Adam? Okay. Para ulama mereka mencari lagi apa sebenarnya Adam ni, nak letak kedudukan Adam ni macam mana sebenarnya. Sedangkan dia Nabi. Allah tidak memilih manusia yang terbaik. Allah tak akan pilih mana-mana manusia jadi Nabi dan Rasul, melainkan mereka orang yang mulia. Okey. Jadi, kita tengok. Jawapan dia ada pada ni. Ada pada surah Taha juga. Kita tengok ya. Yang saya kata tadi, saya nak tangguhkan sekejap yang ni. Adakah tindakan Nabi Adam itu dikategorikan sebagai dosa? Walaupun dalam doa Nabi Adam tadi tu, doa taubat dia tadi tu, nampak ia seperti dia mengaku kesalahan dia, dosa dia. Kita tengok. Kalau kita baca dekat surah Taha, ayat 115. Ini adalah ayat yang mula-mula ya, cerita Nabi Allah Musa ni. Kalau kita buka dalam surah Taha, inilah ayat yang mula-mula kisah pasal Nabi Adam. Dan kita baca ayat ini, Allah kata apa? وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ, dan sesungguhnya telah kami pesan kepada Adam dulu. Fanasiya. Dekat sini ada jawapan dia. Allah kata dia lupa. Walam najid lahu azma, dan tidak kami dapati padanya ada kemahuan yang kuat. Maknanya
dekat ayat ni menunjukkan bahawa rupanya Adam tu dia terlupa pesanan Allah tu. Sebab tu penting ambil ayat ni. Dia lupa. Ingat tak? Allah ingatkan apa? Pasal syaitan iblis tu adalah musuh bagi manusia. Maka kata para ulama, Adam ni dia pergi juga mendekati pokok yang Allah larang tu. Setelah iblis tu bersumpah. Sebenarnya Adam ni dia seperti jadi orang yang lupa yang sebenarnya iblis tu adalah musuh dia. Dia terlupa tentang larangan tu. Maka kalau manusia lupa tentang sesuatu kewajipan yang dia perlu buat ke, dia perlu tinggal ke, maka dalam Islam apa? Ada dalam hadis riwayat sahih, hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi pernah menyebutkan sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan dari umatku kesalahan al-khata' di sini yang terjadi tanpa sengaja, wanisian dan juga lupa, serta apa yang dipaksa terhadapnya. Maknanya kita ni dalam Islam, kalau kita terlupa, kalau kita tersalah, kalau kita dipaksa buat perkara-perkara yang Allah haramkan, kan, kita tersalah, kita tak tahu rupanya yang Allah haramkan itu rupanya haram. Begitu juga kita terlupa, maka Allah maafkan. Jadi kata para ulama, seperti kata Syekh Salah, apa yang Adam lakukan itu sebenarnya Adam dia terlupa sebenarnya tentang larangan Allah tu. Dalam masa yang sama, Adam pun tahu sumpah. Kesimpulannya kata para ulama, kes Adam ini tidaklah dikategorikan sebagai manusia yang melakukan dosa seperti kita melakukan dosa dengan sengaja, boleh jadi dosa. Tapi kalau kita lupa, tak termasuk sebagai dosa. Jadi tuan-tuan dan puan rahimani, tetap Allah tunjukkan contoh kalau dia bersalah, dia mengaku salah dia. Dia meminta keampunan dan rahmat dari Allah. Tuan-tuan, para nabi ni kenapa dia sampai minta ampun kalau dia terlupa? Tuan-tuan, para nabi ni dia ada nilai, maksudnya para nabi ni sangat sensitif dengan buat salah. Mereka sangat bimbang kalau mereka buat benda yang silap walaupun kecil. Itulah para rasul, para nabi, rasul yang kita kena ikut. Maknanya kalau macam kita ni, dosa kecil pun kita rasa berat. Ataupun macam contohnya macam buat benda makruh lah. Kan? Makruh ni tak salah. Kan? Tapi kalau kita tinggal tu lebih baik. Maksudnya para nabi ni, walaupun benda tu tak salah pun, kan? Tapi mereka sebenarnya rasa sangat bersalah. Sebab apa? Sebab mereka rasa diri mereka itu dekat dengan Allah. Allah ni suka yang sempurna. Sebab itu Nabi Adam dan Hawa mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Hawa tu memang sepatutnya lah, kerana dia juga
Tuan puan ya, minta maaf ya, terputus tadi sekejap. Talian Unify dia terputus. Baik, tuan-tuan, kita lanjutkan. Kita nak sampai dah kepada penghujungnya. Okey. Isu yang kita pelajari tadi kan, yang tentang terbuka aurat tadi, itulah sebenarnya apa yang iblis suka sebenarnya. Zaman sekarang ni memang kita tengok dah jadi macam biasa kan, nak membuka pakaian kan, nak tayangkan uh, aurat-aurat, dah jadi macam benda biasa. Tambah lagi kalau orang-orang yang tidak beragama Islam kan, duduk di pantai tak berpakaian kan, pakaian yang agak memalukan, itu sebenarnya uh, daripada kejayaan iblis. Menunjukkan kepada kita juga, kita dapat belajar apa, kenapa Adam dia tutup pakaian itu dengan daun, begitu juga dengan Hawa, menunjukkan bahawa maaf tuan-puan ya, sekali lagi ya, ya Unify dia ada technical. Okey. Jadi tuan-tuan puan, kita teruskan dengan penghujung dia. Okey. Sebelum talian ni terputus sekali lagi. Baik, tuan-tuan dan puan, apa kita dapat pelajari adalah sifat manusia yang lurus ya, yang ikut fitrah macam Adam dan Hawa. Sepatutnya kita malu untuk menampakkan aurat kepada orang lain. Sepatutnya itulah yang benarnya. Okey, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah, kita dapat belajar banyaklah perkara daripada kisah ini. Kan, pertama, kalau kita buat salah, kita mengaku salah kita. Lepas tu kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas tu kita dapat belajar inilah sebenarnya fungsi iblis. Kan dia memang fungsi dia, kalau Adam nak keluarkan pada syurga, kalau kita iblis, dia tak nak bawa kita, dia nak pastikan kita tak masuk ke dalam syurga, seperti mana kita dah belajar kisah Adam dan Hawa. Begitu juga kita dapat belajar tuan-tuan dan puan ya, daripada kisah Adam dan Hawa ini, kita dapati bahawasanya iblis ini dia sangat bijak di dalam dia nak memerangkap anak-anak Adam. Yang mana ingat sebelum ini, siri yang ke-17, kita dah sebutkan apa? Kita dah sebutkan apakah senjata iblis. Dan kita telah mempelajari pada siri yang lalu, bagaimana iblis, dia telah membuat satu aku janji untuk menyesatkan anak-anak Adam daripada siratal mustaqim. Jadi moga-moga Allah pelihara kita daripada iblis. Allah memelihara
sifat malu pada kita, supaya kita ada sifat al-haya' malu, kerana malu itu juga sebahagian daripada iman. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi perjalanan kisah Nabi Adam dan Hawa. Setelah kita tahu pada malam ini Adam dan Hawa akan dikeluarkan daripada syurga setelah mereka memakan buah yang Allah larang untuk mereka makan. Kita akan bincangkan topik tersebut pada kuliah minggu hadapan, insya-Allah. Tuan-tuan, gunakan link yang sama, gunakan link yang sama bagi link Zoom seperti yang tuan-tuan ikuti pada malam ini. Jadi nota malam ni pun tuan-tuan boleh dapatkan di drive Google. Siapa yang berada dalam Zoom, tuan-tuan boleh lihat di ruangan chat ada. Jadi ada sebuah persoalan ke pertanyaan sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, dengan kadar penyampaian yang ringkas sahaja. Moga kita dapat banyak pengajaran. Baik, ada mana-mana pertanyaan, persoalan ataupun penambahan tuan-tuan? Silakan kalau ada. Tak ada ya? Okey. Kita jumpa insya-Allah pada minggu yang berikutnya. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.